Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersempena dengan bulan kemerdekaan, saya ingin berkongsi dengan kalian semua tentang satu filem yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu filem Sarjan Hassan. Filem ini nampak macam kisah benar, tetapi tidak. Kerana apa? Sarjan Hassan yang sebenar, beliau menentang komunis, bukannya menentang Jepun. Tapi ada beberapa poin penting yang kita boleh ambil iktibar dari filem ini. Poin yang pertama ialah struggle dalam belajar. Ada satu babak di mana Hassan hanya menggunakan lampu minyak tanah untuk belajar pada waktu malam. Cuba kita bandingkan orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Kita zaman sekarang ni hidup penuh dengan kemudahan, jauh lebih mudah berbanding dengan orang zaman dahulu. Sebab itulah kita perlu sentiasa muhasabah diri dan sentiasa melihat orang yang di bawah kita, bukannya orang yang berada di atas kita. Barulah akan timbul dua perasaan, iaitu sabar dan syukur. Sabar dengan ujian yang kita hadapi sekarang dan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah kita dapat selama ini. Ada sepotong hadis yang berbunyi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Maksud hadis ini ialah, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, bukannya lihat orang yang berada di atas kamu. Kerana dengan itu akan membuatkan kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Poin yang kedua yang kita boleh belajar dari filem ini ialah, jangan pernah mengalah. Watak Hassan daripada permulaan cerita yang merupakan seorang anak yatim yang kehilangan ibunya sejak kecil dan kehilangan ayahnya ketika beliau berusia 10 tahun. Dijaga oleh ayah angkatnya. Ketika bersama dengan keluarga angkat, beliau selalu dibuli oleh Aziz dan rakan-rakan. Dan di kem askar pula, beliau selalu membuat kesilapan dan dikenakan hukuman. Kemuncaknya, beliau telah kalah dalam satu pertempuran dan dijadikan tahanan perang. Dan itu semua tidak menghalang beliau untuk terus berjuang. Beliau bangkit dengan lari dari menjadi tahanan perang dan ditakdirkan dapat bergabung dengan company askar Inggeris dari Singapura. Dan bermula dari situlah satu demi satu kejayaan yang beliau peroleh. Dan akhirnya pada penghujung cerita, beliau dapat membunuh seorang pengkhianat, iaitu Buang. Moral yang kita boleh belajar daripada watak Hassan ini ialah, jangan pernah mengalah. Jadikan masalah-masalah yang kita hadapi itu sebagai batu loncatan kita untuk terus berjaya. Sebab kata Enid Blyton, seorang penulis terkenal, kata beliau, the best way to treat obstacles is to use them as stepping stone. Laugh at them, tread on them, and let them lead you to something better. Poin ketiga yang kita boleh belajar dari filem ini ialah, jangan jadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Jika kita telusuri sejarah bagaimana jatuhnya kerajaan Melayu Melaka disebabkan Si Kitul yang menjadi pengkhianat dan memihak kepada penjajah. Begitulah juga dengan Buang dalam filem ini, di mana dia telah berpihak kepada tentera Jepun dan sanggup memporak-perandakan kampungnya sendiri. Dia diberi kesenangan hidup dan diberi pangkat. Tapi hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Akhirnya jatuh tersungkur menyembah bumi. Pada penghujung cerita, dia telah pun dibunuh oleh Hassan. Kata-kata Hassan setelah membunuh Buang sangat mendalam, iaitu, dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hassan. itu saja perkongsian saya untuk filem ini. Jika kalian menyukai perkongsian ini, sudilah untuk menekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sebagai tanda sokongan, sila tekankan butang subscribe untuk kami. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah buku merintis generasi membaca.